Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita sudah bersedia untuk menceritakan satu lagi topik yang ramai orang bertanya saya, sebab mungkin ada ramai orang baru, sebab orang lama mereka sudah tahu apa itu DND diet. Jadi malam ni saya akan bagi sedikit apa orang panggil kepetua untuk DND diet ni. Kenapa you harus mengamalkan DND diet? Adakah dia satu style ataupun trend yang terbaru, ataupun cuma orang panggil apa, sekejap-sekejap je datang lepas tu dia pergi. Okey, sama ada dia boleh bertahan atau tidak. Sebab perkataan diet ni selalunya orang risau sikit, kemungkinan dia kena buat macam-macam dan sebagainya. Tapi bagi saya tak perlu you risau. You cuma pastikan yang anda dengar elok-elok, ikut, InsyaAllah dia akan dapat banyak manfaat nanti. Boleh? Baiklah, saudara sekalian, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa anda sekarang di satu majlis yang menceritakan kenapa DND diet tu hampir 10 sebab yang boleh kita cari, dan kita dah berpengalaman pun, dan ramai dah bahkan ribuan rakyat kita yang dah mula mendapat manfaat. Mungkin sebahagian dah bagi testimoni, sebahagian tak sempat. Ada juga yang masih lagi memerlukan rawatan tambahan ataupun sedikit lagi kesabaran. Baik. Nombor satu, ramai yang buat diet saya mendapat manfaat yang paling senang sekali ialah masalah berat badan. Pertama sekali, sebab DND diet tu boleh mengurangkan berat badan dengan, orang kata apa, dengan lembut, dengan tidak tergesa-gesa, tapi dia boleh bertahan lama. Ramai juga yang ikut diet-diet, saya tak mau sebut diet lain, ataupun you ambil pil-pil atau serbuk atau minuman daripada mana-mana you beli pun tak apa, farmasi pun, tapi selalunya kalau you berhenti, dia akan naik balik. Yang ini adalah bukan soal you berhenti tak berhenti, you menukar gaya hidup you sekali dengan menukar diet dahulu. Maklum saja, DND dia lebih mempertikaikan masalah air. Dia cek you punya kecukupan air, hidrasi you, garam you, lepas tu buah-buahan, sayur-sayuran, lepas tu apa, karbohidrat boleh tak boleh, kita bagi tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Kan yang lebih serat tu bagus. Lepas tu ke kacang, biji-bijirin, legume, beans, semua tu banyak yang boleh. Ulam-ulam, kita cerita macam mana nak buat fasting belah malam, puasa, lepas tu puasa Isnin dengan Khamis macam hari ni, Alhamdulillah. So kalau you dapat ikut semua ni, itu dah diiktiraf sebagai DND diet. Dan dia tidak begitu strict you nak kena ikut kalori. You tak payah hitung kalori langsung. Sebenarnya tak payah tengok buku mana lagi dah. Asalkan you tengok pilihan yang saya kata tadi, you ambil benda tu sehari-harian tu, insyaAllah. Dan dibenarkan juga you berfleksibel. Maksudnya hari treat day, hari you belanja diri. Orang kata apa, menghadiahkan kepada diri sebab you dah disiplin sangat-sangat. 1-2 hari seminggu tu dibenarkan. Nanti saya tunjuk konsep macam mana bila you orang kata apa, dulu saya panggil cheat day, sekarang tak mau panggil cheat day lagi dah. Hari yang you balas bagi jawapan yang elok. Okey, maksudnya you you bagi hadiah pada diri you. Boleh? Okey. So nombor satu, weight loss. Dia supaya tak dapat yo-yo effect. Ramai orang bila ikut DND diet dan dia tukar terus, dan dia rasa happy, you tak payah kira kalori. Yang penting ialah kualiti makanan tu, bukan kuantiti saja. Dan dia memang mempertingkatkan metabolisme you, dan blood sugar you pun, kan saya kata tadi, antara yang pertama kita buat program hampir 3 tahun dahulu yang mendapat kejayaan adalah Goodbye Diabetes. Secepat 3 hari pun, tapi saya tak janji semua orang dalam 3 hari lah. Nanti you dengar saya explain betul-betul. Ada orang dalam masa 3 minggu, ada orang dalam masa 3 bulan. Pasti dah ada perbezaan. Jadi bila saya kata pasti tu, kalau you ikut betul-betul lah, kalau you berdisiplin, insyaAllah boleh. Okey. Yang tu orang kata apa, dah jadi macam dah kebiasaan bagi semua yang ikut program saya. Alhamdulillah, ini rezeki Tuhan bagi pada saya masa saya kena kanser, dan kali kedua kan saya kata saya tak mau kemo dan sebagainya. Saya mengikut pendek cerita DND diet ni punya style. Alhamdulillah mendapat manfaat yang amat tak diduga. Ini semua izin Allah. Nombor dua ialah energy boost. Kenapa orang suka sangat kepada DND diet ni? Di samping you mengurangkan berat badan dan you makan nampak macam kalau tak kena
banyak daging, tak kena susu, tak kena ni lah, bahan-bahan bergula semua ni, karbohidrat yang refine ni, tak kena nasi banyak-banyak ni. Macam mana ni? Boleh makan nasi? Tak boleh, tapi tak banyak. Macam mana you nak kurangkan semua tu, kita ajar. Sampaikan rasa-rasa macam tak ada tenaga lagi. Rupanya selepas you amalkan, lebih bertenaga daripada bandingkan dengan pemakanan yang you ambil sekarang. Makanan sekarang ni, you tahulah kan, kita tak peduli ada gula tak ada gula, ada benda-benda yang campuran MSG ke, ada artificial sweetener ke, ataupun ada refined carbohydrate ke, kan. Tak kira lah daging tahun bila punya, ayam injection bila semua. Jadi kita, kalau dah semua tu dapat kita kontrol, insyaAllah you akan dapat tenaga baru, dan blood flow you akan lebih, tahu blood flow, peredaran darah lebih lancar, dan you akan tak heran kenapa you tengok kawan you lepas pukul 2 petang dia melentuk aja. Pukul 2 petang lepas lunch break je, dia mulalah lentuk lagu lain je. Okay, so anda masih lagi sihat walafiat, masih segar. Okay, jadi nombor 3, ramai tak tahu cerita ni, tetapi ramai juga yang dah bagi nak kata testimoni itu kadang-kadang secara senyap-senyap lah, secara segan-segan. Maklumlah kita orang timur kan, tapi di barat dah dibuat kajian, siapa yang ikut style ataupun ada kaitan dengan makanan yang kita amalkan ni, mereka have better sex life. Maksudnya gaya hidup mereka dari sudut keintiman suami isteri lebih mesra, maksudnya lebih bagus, lebih teruja, dan mereka pun kadang-kadang ingatkan dah lebih teruk. Rupanya sejak mereka menukar wajah makanan, maka isu sex life mereka pun bertambah baik. Ini ada kaitan dengan nitric oxide. Ada sains dia, bukan cakap nak bagi seronok je dengar. Bila you ikut DND diet, disebabkan pemakanan tu, pilihan pemakanan tu ada zat-zat yang menukar pembuluh darah. Maklum saja, masalah seks ni terutama sekali untuk orang lelaki adalah masalah pembuluh darah yang dah mula mengecut. Jadi ada bahan dalam makanan DND diet tu yang orang kata apa, memicu pembuka ataupun mengembangkan pembuluh darah. Itu satu daripadanya. Nombor 4, dia meningkatkan immune system. Di zaman sekarang ni orang selalu banyak cerita, memang saya pun suruh you ambil bajal lah, suruh ambil D3K2 lah, ambil apa, sacha-enci oil, betul. Tetapi kalau you jaga diet dulu, kalau tertinggal bahan-bahan suplemen tadi pun tak ada masalah. Sebab apa? Diet ni lah sebenarnya menjadi asas. Selalu saya dah bagi tahu, walaupun saya ada bahan-bahan yang saya recommend, tetapi saya selalu kata, selagi mana diet you tak jaga, rugi besar. Sebab apa? Diet ni dia merangkumi semua kelemahan-kelemahan yang ada pada bahan-bahan yang you ambil satu persatu tu. Faham tak? Sebab tak ada satu bahan pun yang boleh kata dia 100% dia terror semua. Maksudnya dia ada vitamin, semua dia ada. Betul, ada yang dipanggil super vitamin, superfood tu dia ada kebanyakan vitamin, kebanyakan nutrien, zat-zat, betul, banyak dalam tu, you tak payah ambil banyak-banyak yang lain. Tetapi ada lagi yang lain yang diperlukan walau sedikit. Jadi dengan makanan yang berwarna-warni, kan buah-buahan tu kita minta lebih pada 3 warna, sayur mungkin yang lebih yang menghijau. Jadi warna-warni ni, colouring yang panggil rainbow food ni memang bagus. Jadi dengan itu anda akan dapat meningkatkan juga immune system. Sebab immune system amat bergantung kepada you punya stem cell. Stem cell, benih yang ada dalam tulang somsom tu memang bergantung kepada zat yang kita supply. Macam tanah, kalau tanah tu dia punya baja dia eloklah pokok tu kan. Kalau tak cukup baja, layulah pokok tu. Kalau naik pun naik, orang panggil naik kosong je lah. Kita makan buah pun tak cukup vitamin dan mineral. Jadi immune system adalah sistem yang paling utama dalam badan kita untuk menjaga kesihatan. Dia tu macam army dengan polis lah. Kalau tak jaga betul, rosak kan. Dari sini kita ada kaitannya dengan you punya bakteria. Immune system ni ada kaitan dengan bakteria juga. Kalau bakteria kita pun tak happy, immune system pun jatuh juga. Jadi nak jaga immune system, kena jaga bakteria. Nak jaga bakteria, kena jaga pemakanan. Nanti saya cerita lagi nanti dalam DND diet tu, kenapa yang dipilih tu lebih kepada yang berserat, lebih bagus daripada yang tak berserat. Kenapa kita tak suka you minum orange juice, kita lebih suka you makan orange tu.
Faham? Kenapa kita tak minta you perah you punya mango? Kita suruh you makan mango tu. Nenas pun kita tak suruh perah jadi pineapple juice, sebab yang tu tidak bagus dan tidak digalakkan dalam DND diet. Kita nak you gigit nenas you tu. Faham? Sebab tu kalau tidak, baik you ambil gula, kan datangnya daripada tebu. Kenapa kita galakkan you gigit tebu tu kalau ada, kalau gigi masih kuat. Tapi kita semua nak makan gula. Itulah, bila dah ditukar jadi gula, berproblem. Jadi DND diet berasaskan kepada makanan daripada tumbuh-tumbuhan. Dia tidak menggalakkan yang ada mata dan berkaki. Itu tidak mengharamkan, tapi tidak menggalakkan. Atas dasar manusia dah mula menzalimi diri atas cara mana kita bela binatang-binatang ternakan ni. Faham? You tahu apa kita masukkan dalam ayam? You tahu kan ladang ternak bila dia besarkan kambing dia punya lembu dia punya inilah ternakan terutama sekali kalau you tengok cara ayam dibela. Jadi semua tu kita kena betulkan. Nombor 5, lower rate of diseases. Banyak penyakit daripada hujung rambut sampai hujung kaki boleh dibetulkan. Tengok lagi sekali. Bila saya kata makanan DND diet boleh membantu, dan kenapa sebabnya you kena ikut, dia magic show. Kalau saya kata magic show macam ni, kita nak baikkan diabetes, satu penyakit, tapi kebetulan kita ada penyakit lain. Sebab apa? Kalau ikut doktor, kalau satu penyakit, satu atau dua jenis ubat, kadang-kadang 3 jenis ubat dia bagi untuk diabetes saja. Sebab dia tak yakin yang you boleh turun cepat ke. Lepas tu dia tengok blood pressure you pula ada, so dia kena tulis lagi 2. So dah jadi berapa? 5. Okey, lepas tu dia tengok pula dia tak berapa confident dengan you, dia bagi ubat katakan statin pula lagi. Pernah dengar kan? Untuk menurunkan apa? Menurunkan apa? Kolesterol. Sudah jadi 6. Lebih baiklah dia bagi sekali untuk kurangkan berat badan you, ada lagi ubat. Dan ubat-ubat ni you rasa-rasa ada kesan sampingan tak? Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak perlu, kalau boleh, kalau masih lagi berubat atau makan ubat sekarang, you jangan risau, ikut saja amalan DND diet ni. InsyaAllah dia boleh membantu satu persatu. Kadang-kadang 3 penyakit sekali. Sebab apa? Dia macam dalam sungai tu, you nak cuci sungai tu bukan you nak buang plastik saja kan? Mesti you nak buang batu ke, pasir ke, kayu-kayu yang terapung-apung tu. Jadi bila you nak cuci sungai tu, you cuci semua sekali. Jadi penyakit lain pun, kalau yang penyakit kulit ke apa pun, diselinap sekali. Jadi kita bersihkan, walaupun niat cuma nak bersih satu plastiknya saja tadi, tapi semua kertas, bahan-bahan yang terapung lain pun kita cuci sekali. Itu konsep bila kita buat DND diet dan juga yang dinamakan gaya hidup baru. Faham? Dari sudut pemakanan dulu kita fokus malam ni. Baik, nombor 6 ialah ramai dah buat kajian di seluruh dunia sebenarnya, mengatakan inilah antara jenis diet, DND diet. Saya nama DND diet, tapi konsep tu, sebab di dalam DND diet tu banyak berasaskan kepada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Dalam bahasa orang putih dia panggil whole food plant based. You boleh Google pun, bukan magic show pun saya buat, bukan rahsia yang cuma bila datang kepada saya modify. Sebab saya tak boleh percaya kepada siapa yang nak ikut program ni boleh bertahan lama kalau tak dimodify. Contohnya saya benarkan 1-2 hari seminggu. Kalau nak ikut yang betul-betul strict, dia dah jadi vegan. Vegan tu kadang-kadang menyalahkan kuasa Allah pula, sampaikan ni tak boleh, ni tak boleh. Kalau Allah tak haramkan, kita pula pandai-pandai kata tak boleh. Saya tak berapa percayalah. Contoh ada jenis diet tu kata buah pun tak boleh. Sejak bila pula engkau mengharamkan buah-buahan ni? Di syurga pun ada lagi buah-buahan kan? Sayur-sayuran, ada bahkan burung pun dibenarkan kan? Maksudnya kalau ayam tu bersih, ayam tu daripada kampung, kambing ke lembu, no problem. Tapi saya dah kata tadi, dah tak banyak pilihan tinggal. Dari sudut sampai ikan pun dah bermasalah sekarang. Itulah, bukan salah ikan Baik, sambung. So longer life didapati orang yang ikut jenis DND diet punya konsep ni, kalau ikut betul-betul, dia
kalau kita ni style Mak Saleh, dia kejar program macam ni sebab apa? Memang boleh longer life, boleh orang panggil anti-aging pun. Lambat proses penuaan satu, nombor dua, panjangkan umur. Siapa tak nak panjang umur, betul tak? Bahkan orang yang tak mau pergi ke sana, dia nak tengok dunia je, lagilah dia seronok dengar macam ni. Tapi kita tahu kita akan pergi ke dunia satu lagi, tapi sementara kita ada di dunia ni, yang Tuhan bagi berapa saja lebihan ni, saki-baki ni, kita nak menjaga sebaik mungkin. Jadi kita nak sihat walafiat insya-Allah sampai ke kubur. Itu konsepnya longer life and anti-aging. Jadi D&D Diet memfokus kepada ciri-ciri sains yang mengatakan cara ini kita minimum boleh dapat 3 hingga 4 tahun lebih kalau dibandingkan dengan mereka yang langsung tak peduli dengan diet macam ni, whole food plant based. Mereka pakai gasak aja apa yang dia suka, ikutlah orang panggil modern diet sekarang ni, fast food, everything order saja kan, tak kisah masuk apa dalam makanan, asalkan sedap saja. Okey, so dia kurang 3 hingga 4 tahun kalau dibandingkan dengan mereka yang agak serius, tapi mereka tak rasa sedih makan dengan D&D Diet ni sebab dia tak pernah kontrol, makan sampai kenyang bahkan, ya, dengan syarat pilihan tu yang kena betul. Baik, sambung. Nombor 7 ialah siapa yang combine dengan fasting dengan berpuasa malam dan sehari 2 seminggu tu kan, ingat kita galakkan ikut sunnah sekali lah dengan Isnin dengan Khamis, jadi kita dapat 2 keuntungan, pahala dan juga dapat kesihatan, alhamdulillah. So yang ni ada kaitan dengan autophagy. Belajar dengan perkataan autophagy ni, Japanese yang dapat Nobel Prize tentang study tentang puasa. Puasa, dan ada kaitan dengan autophagy. Autophagy itu maksudnya pembersihan, cleansing dalam badan kita. Dia mencuci karat-karat, benda-benda hitam, maksudnya yang tak elok dalam badan kita tu dari segi pemakanan, dah bertukar wajah jadi plak dan sebagainya. So ada waktu untuk dia buat pembersihan, tu dipanggil autophagy. Dan satu lagi, D&D Diet memang memperdepankan konsep intermittent fasting, tapi cara kita lah, tak payahlah nak ikut 16-8, 18-6, lepas tu orang buat sampai 2 hari, 3 hari, semua tu tak payah. Okay, kita nak memudahkan supaya dia tidak jadi yo-yo, you buat steady je. Dan last 2 ialah satu, dari segi mengurangkan insulin resistant. Semua orang tahu masalah insulin ni adalah masalah gula. Jadi kita dalam D&D Diet, gula adalah musuh utama. Betul, jaga baik, bukan takat yang nampak aja. Yang paling selalu menjadi masalah 80% ialah gula yang tak nampak, okay, dalam makanan kita. Dan last kali, kenapa D&D Diet? Satu daripadanya ialah dia murah dan dia senang nak dapat benda-benda yang kita cerita. Sebab apa? Contoh, kalau saya kata ulam, kalau you tak boleh ulam raja, you boleh buat ulam apa, tenggit burung, boleh buat pegaga. Kalau tak ada pegaga, you pergi cari pucuk ubi kayu ataupun carilah pucuk gajus ke apa, memang ada jual kat pasar. Faham? Dan kita boleh macam-macam bertukar dan boleh campur 3-4 jenis ulam pun. Sayur pun sama. Nak makan raw lebih bagus ke, atau nak makan yang dah dicelur sikit, semua tu bergantung kepada masakan harian. Tapi tetap boleh. Dan tak perlu beli sayur yang mahal-mahal. Ambil bayam, ambil kangkung, ambil sayur midin. So buat tanam sendiri pun no problem. Okey, sanggakan kita sukakan kepada herba-herba pun seperti kunyit, beti halia kan, bawang-bawang, ingat tak, kayu manis. So semua ni adalah baik juga untuk anti-inflamasi. Jadi dalam D&D Diet kita dah tengok semua angle, mana yang kita tak tempuh lagi. Kod-kod lah you terminat kepada diet lain, silakan. Bagi saya tidak ada satu diet yang boleh kata untuk semua orang. Pendek cerita, bergantung kepada keserasian dan you masuk akal tak bila you ikut tu. Jangan buat buta tuli saja. Tengok sains di belakang, sama ada dia tu buat saja-saja shock saja ke, ataupun memang ada dah. Nombor 1, dah ada orang buat belum. Nombor 2, berapa orang yang dah buat dan berapa kejayaan dan sebagainya. Dan kita di D&D Diet juga dah melihat sampai ke Blue Zone pun. Kita tengok apa orang Blue Zone makan. Tahu Blue Zone tak? Blue Zone ni ada lebih kurang 9 tempat yang dah telah dibuat kajian, seperti di Okinawa di Japan, di
apa nama, di Greece, di mana, Loma Linda di Amerika, di Greece, ada few other places lah. Yang penting ialah mereka pun tidak taksub cuma makan semua, jangan tempoh ni langsung. Dia orang ada juga contohnya kalau nak ikan ke daging ke telur, sikit-sikit dia benarkan. Jadi tapi 80% daripadanya ialah ikut D&D diet punya style, whole food plant based, termasuk kalau nak makan ubi ke keledek ke keladi ke, no problem. Sehinggakan brown rice pun tidak menjadi satu orang kata apa, macam alahan pula. Kita dibenarkan biji-bijirin, nuts and seeds, ya, apa kacang-kacang semua, selalu saya cerita. Jadi tuan-tuan sekalian, pantang yang penting ialah gula, susu, daging, dan kalau boleh minyak-minyak yang recycle tu, minyak-minyak yang berasaskan kepada trans fat, kan, buat daripada minyak-minyak bunga sunflower, safflower, cottonseed, apa lagi, minyak canola oil, semua tu, itu kena jaga baik-baik. Baik, last kali saya nak cerita yang menjadi masalah perubatan sekarang, sehingga kenapa D&D diet boleh mendapat kata apa, manfaat, disebabkan oleh cara kita bagi makan sekarang, ataupun kita biarkan body kita masuk makanan-makanan tu memang confirm. Kalau kita tak buat sesuatu, cuma Tuhan saja yang tidak menduga you lagi. Kalau nak ikut sains, dah lama kita kena. Sebab apa? Kedoktoran sekarang pun, medical pun, praktisnya ialah lebih kepada sakit A, bagi ubat A. Sakit B, bagi ubat B. Maksudnya, sakit, prescription. Sakit, bagi ubat. Jadi, seolah-olah macam kita, doktor ni kadang-kadang memang ramai yang dah mula faham ni, dah mula sedar ni. Kalau tidak, kita cuma ikut apa farmasi katalah. Farmasi kata kalau diabetes bagi ubat A, B, C. Kalau high blood pressure bagi C, D, E. Macam tu jadi nurse pun boleh bagi ubat tu tak? Kita tak nak macam tu. Kita nak cari sebab musababnya. Yang paling mula sekali ialah gaya hidup dan pemakanan. Saya ulang, gaya hidup dan pemakanan. Baik. Jadi kita sebagai kalau saya doktor ni, kalau saya tak tukar saya punya approach, perubatan style macam konvensional biasa je, sakit ubat, tak boleh. Sebab apa? Dia macam kita mop floor yang dah tempat air tu pili atau sinki air tu terbuka dia punya faucet dia, atau faucet air kita buka, kita lupa tutup. Jadi kita tengok-tengok air tu dah pergi ke bilik sebelah, kita asyik mop je floor tu, nampak air, kita pergi ambil mop, ambil kain, kita lap, dah nampak apa tu, dia macam kering sikit tapi berair lagi. Lambat laun air tu datang lagi. Macam mana air tu tak mau datang? Sebab kita masih mop tempat yang basah. Tapi apa yang menyebabkan basah tu ialah pili tu tak ditutup. Betul tak betul? So puncanya, contoh kita asyik lagi makan fast food. Contohnya kita masih lagi tuang benda-benda makanan seperti fizzy drink ni. Memang betul lah. Okay, minuman-minuman seperti energy drink semua tu. Betul tak? Mereka memang akan advertise bagi sedap, bagi tak ada masalah semua, tapi inilah dia antaranya yang kita kena betulkan. Anak cucu kita macam mana zaman depan nanti? Saya tak nak cerita ni, tapi siapa yang panjang umur, cuba tengok anak cucu you. Kadang-kadang dia lebih sakit daripada you lagi masa you muda-muda dulu. Betul-betul? Kenapa benda ni berlaku? Tidak lain tidak bukan ialah pemakanan. Okey, saya tutupkan dengan satu eksperimen yang anda tengok konsep hidup kita sekarang. Okey, saya tunjuk ni. Alright. Dah habis sebenarnya. Saya nak tunjuk sikit je. So, boleh tengok. Ni katakan hidup kita tuang macam-macam dalam badan kita. Ni dia konsepnya ialah apa? Konsep hidup kita. Maksudnya banyak benda dah sampai jadi hitam dah badan kita ni. Kalau yang dah mula berpenyakit, lagi gelap lah. Okey, so tengok ni. Okey, saya cuma buat eksperimen ni. Bayangkan kita dah penuh, umur kita pun dah dewasa, banyak benda dah bertahun-tahun kita kumpulkan. Kalau siapa yang merokok semua, bayangkan dah jadi apa dalam badan kita. Tapi sebab Tuhan sayangkan umur kita ni dipanjangkan lagi. Tapi kalau malam ni you faham tentang D&D diet, tujuannya apa? Kita pelan-pelan, kalau tak bertukar dalam 3 hari pun mungkin 3 minggu. Ni katakan 3 hari, setengah orang dah nampak dia dah turun. Okey. Ni dah 3 bulan. Masih lagi tak tukar-tukar, penyakit tak mau lari lagi. Tapi insyaAllah kalau you sabar, okey, dia akan bertukar, nampak wajahnya. Air tu.
Dia dah tukar wajah. Alhamdulillah. Lama kelamaan dia akan dah setengah penyakit, ubat pun dah setengah. Ni dah habis. Nampaklah rupa sikit peninggalan. Kalau mana yang isap rokok, masih lagi ada yang bekas-bekas kat paru-paru tu. Contoh, kalau hepatitis masih ada sikit-sikit paru-paru tu, tapi dah back to normal. Tapi bagi mereka yang dah betul-betul dah masuk 6 bulan, itu dia, ni dia. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, inilah yang dinamakan hidup baru. Faham? Jadi walaupun ada sikit bekas-bekas lama tu, sekurang-kurangnya anda dah alhamdulillah. Ini tujuan saya cerita pada anda sekalian, dan saya mengharapkan semua faham dan tolong cek tarikh 12 bulan tu ialah untuk goodbye diabetes tanpa ubat. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.